أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambungan daripada hadis yang kedua daripada bab yang pertama yang bertajuk Fasa Umat Akhir Zaman, daripada bahagian ke-6, bahagian kronologi peristiwa, sampai pada muka surat 307 yang bertajuk kebaikan ketiga. Nombor 4, iaitulah kebaikan ketiga bermula zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah Muawiyah menaiki takhta, sengketa umat Islam berjaya diredakan. Umat Islam memulakan hidup baru di bawah dinasti Umawi. Kumpulan yang bertelagah mulai berdamai. Kita telah membacakan hadis yang kedua daripada hadis yang menjadi paksi fasa-fasa umat Islam. Fasa umat akhir zaman. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan hidup umat akhir zaman ini. Huzaifah memulakan bertanyakan, sebelum ini kita berada pada keburukan yang pertama, iaitulah keburukan zaman jahiliyah. Kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'aha Allah bihadzal khair. Kemudian Allah hilangkan fasa keburukan jahiliyah itu dengan kebaikan, diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah zaman kenabian yang terakhir. Zaman itu terhapus segala perkara-perkara jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam Hajjatul Wada', dia mengatakan bahawa sesungguhnya semua ajaran-ajaran jahiliyah telah dikambus di bawah kaki aku. Maknanya telah berjaya dihapuskan sepanjang 23 tahun kenabian. Segala ajaran-ajaran yang berteraskan kepada kesejahteraan dunia dan akhirat melalui agama Islam telah pun diperturunkan kepada umat akhir zaman ini melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun selepas daripada itu, Huzaifah bertanya, "Fahal ba'da hadzal khair min syarr?" Adakah selepas daripada kebaikan zaman kenabian ni akan berlaku balik keburukan? Nabi kata, "Na'am." Akan berlaku zaman keburukan. Dan zaman keburukan itu telah kita terangkan, berlaku pada akhir era pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan mengambil pemerintahan daripada Sayyidina Umar dalam keadaan yang baik. Sayyidina Umar meninggalkan sebuah sistem pemerintahan yang telah diperbaharui
dengan berbagai polisi-polisi dan dasar-dasar baru yang tidak lari daripada apa yang diajar oleh Nabi, cuma pembaharuan yang dibuat itu. Diteruskan zaman Sayyidina Uthman selama 12 tahun, dan para sejarah membahagikan zaman Sayyidina Uthman ini kepada dua bahagian: zaman kegemilangan dan zaman kejatuhan. 6 tahun pertama zaman kegemilangan, 6 tahun kedua zaman haru biru, di mana memang menjadi satu sunnatullah ataupun satu adab kejadian manusia ni, bila berada dalam keselesaan, mereka akan cenderung untuk lalai. Bila lalai, hilang ruh Islam itu, lalu menyebabkan berlaku perbalahan, berlaku masalah hati, berlaku tak puas hati orang tua orang ni, akhirnya membawa kepada kejatuhan. Itu yang berlaku kepada zaman Sayyidina Uthman. Dengan kebijaksanaan Sayyidina Uthman mentadbir, wilayah kekuasaan umat Islam diperluaskan. Setelah menjatuhkan menjatuhkan Parsi, umat Islam mara terus lagi ke arah timur, mencapai perbatasan Rom dan China, India dan juga China. Satu demi satu wilayah Rom jatuh ke tangan Islam, sehingga rapat ke Konstantinopel. Di sebelah barat, di Eropah dan juga Afrika Utara, umat Islam membuka satu persatu. Maghribi, Libya, Mesir, Sudan. Kuasa umat Islam sangat luas, dan sekaligus menyebabkan umat Islam ni dilimpahi dengan kekayaan yang melimpah ruah. Orang Islam hidup dalam keadaan yang mewah, dengan jizyah, dengan zakat, dengan hasil negara, perolehan kerajaan yang begitu banyak, kerana menjalankan pentadbiran secara Islam dan integriti. Tapi bila kaya, bila banyak duit ini, mula orang jadi berebut, orang jadi kelabu mata, orang jadi tak puas hati. Zaman Sayyidina Uthman tu pula zaman sahabat-sahabat tua dah. Sahabat-sahabat ramai mati, seorang demi seorang, orang-orang lama meninggal. Yang tinggal orang-orang muda, orang-orang baru, di kalangan tabi'in dan seterusnya. Kalangan orang-orang baru peluk Islam, orang yang bukan asal perjuangan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak ada orang-orang kuat ni, Sayyidina Uthman nak melicingkan gerak kerja pentadbiran dia. Dia melantik di kalangan orang-orang yang dia dipercayai, antaranya anak beranak dia, yang memang anak beranak dia ni pun layak untuk memerintah, orang yang ada kelayakan. Bukan diambil sebarangan hanya kerana nama anak beranak, tak pandai buat kerja pun ambil, bukan begitu. Tapi anak beranak ni dikira lebih dipercayai. Bukan anak beranak sengaja nak sabotaj dia. Kalau orang lain mungkin ada kemungkinan tu. Jadi bila Sayyidina Uthman sejauh-jauh dengan generasi baru ni, dia latih orang-orang kepercayaan dia. Benda ni telah digunakan oleh orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, orang munafik Ashtar An-Nakhai, dan berapa orang lagi, untuk
melemparkan tuhmahan dan tuduhan kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman telah mengamalkan kronisme, nepotisme. Sayyidina Osman telah salah guna kuasa. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang dibuat menyebabkan rakyat mula tak puas hati. Padahal waktu tu rakyat hidup senang lenang. Tapi bila tak ada masalah, cari masalah. Ini masalah orang berada pada zon selesa. Orang duduk comfort zone. Orang tak ada musuh, mula cari orang buat musuh. Ini kena jaga-jaga. Apabila kita berada di bawah di zaman keselesaan. Waktu kita susah, waktu kita hadap musuh duduk depan mata kita, waktu ni masalah dalaman tak banyak berlaku. Sebab masing-masing sibuk nak hadap musuh depan mata. Tapi bila musuh tak ada, keadaan selesa, mulalah duk tengok salah orang tu, duk kena orang ni. Akhirnya menyebabkan perbalahan. Dan benda ni timbul di 6 tahun terakhir Sayyidina Osman merintah. Lalu akhirnya berlaku bermacam-macam perkara yang akhirnya membawa kepada Sayyidina Uthman bin Affan setelah syahid dibunuh di mata pedang orang Islam sendiri. Orang Islam daripada Mesir tu mari serang rumah Sayyidina Uthman, bunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali mewarisi pemerintahan dalam keadaan Sayyidina Uthman masih lagi tidak dihakimi kes pembunuhan dia. Umat Islam berpecah. Tak puas hati Sayyidina Ali, dia tak selesaikan isu pembunuhan Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali ada strategi dia. Dalam keadaan kegawatan, bila kita timbul isu Sayyidina Uthman ni, menyebabkan orang akan makin lama berbalah. Makin ramai tak puas hati. Orang munafik ramai sangat ni. Kita jangan ikut erai orang munafik. Memang orang munafik nak pecah. Tapi akhirnya ada beberapa orang yang tak faham. Kata Sayyidina Ali mensia-siakan darah Sayyidina Uthman. Sayyidina Muawiyah yang menjadi gubernur Rom pada ketika itu tidak mengiktiraf kekhilafahan Sayyidina Ali atas berbagai sebab lah. Dan Sayyidina Muawiyah ni adalah anak beranak Sayyidina Uthman. Jadi dia desak pada Sayyidina Ali untuk cara isu pembunuhan Sayyidina Uthman dulu. Sayyidina Ali ada strategi yang lain. Sayyidina Ali boleh buat keputusan kerana dia ni seorang khalifah. Ada kuasa mutlak dia untuk memutus. Tetapi berlaku perbalahan hingga waktu zaman inilah berlaku perang Jamal. Perang antara Sayyidina Ali dengan isteri Nabi sendiri, Sayyidatina Aisyah, Talhah, sahabat yang dijamin syurga. Pada zaman ini berlaku perang Siffin, perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Pada zaman ini munculnya kumpulan Khawarij yang tidak bersetuju dengan keputusan Sayyidina Ali melantik hakim-hakim untuk menyelesaikan masalah dalam peristiwa tahkim. Ini zaman yang sangat celaru. Zaman inilah zaman yang ulama sebut sebagai keburukan yang berlaku selepas daripada fitnah. Kalau kita jadi orang Islam pada ketika itu, kita pun pening. Kita nak ikut siapa ni? Sayyidina Ali khalifah, menantu Rasulullah, ayah kepada cucu cicit Rasulullah. Itu Sayyidina Ali. Dia berlawang pula dengan Aisyah, isteri Nabi. Orang yang paling, perempuan yang paling Nabi kasihi. Wanita yang faqih. Bertembung pula dengan Muawiyah, bukan orang lain, sahabat juga, penulis wahyu. Masing-masing ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu balas sama sendiri. Khawarij pula bukan orang sembarangan. Ibadat dia kuat. Orang semayang bang tak tinggal.
Bukan orang barang, bukan orang hok lepak tepi jalan tak tahu ke hala. Tapi masing-masing bertelagah sama sendiri, memunculkan kumpulan-kumpulan yang bermacam-macam. Jadi ini zaman yang sangat fitnah yang sangat dahsyat lah ketika itu. Tapi akhirnya benda ni dapat diselesaikan juga, hasil daripada toleransi, hasil daripada tolak ansur. Dan itulah yang menjadi tanda kepada persoalan seterusnya. Sayyidina Huzaifah ditanya, fahal ba'da hadha syarru min khair, adakah lepas keburukan zaman tu akan berlaku kebaikan balik, maknanya akan berakhir ke tak zaman fitnah yang dahsyat ni? Jadi Nabi kata, na'am wa fihi dakhal. Nabi kata, ya, akan berakhir, tapi terdapat asap-asap kekeruhan. Maknanya tidak sejernih kebaikan zaman Nabi. Zaman kebaikan yang berlaku selepas daripada keburukan itu tidak sama macam zaman Nabi. Ada masalah-masalah sikit. Nabi kata zaman tu ada benda yang dia buat ikut sunnah, ada benda yang tidak buat ikut sunnah. Tu'rifu minhum wa tunkir. Jadi zaman kekecelaruan bermula pada zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum ajma'in ini berakhir setelah umat Islam mengangkat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Walaupun pada ketika itu umat Islam mempertikai, ada di kalangan orang Islam yang mempertikai keabsahan ataupun kesahihan ikut kaedah yang betul ke tak perlantikan Sayyidina Muawiyah ni. Ada ketika kata dia ada berlaku helah, ada berlaku dan sebagainya lah. Tetapi pada ketika itu di kalangan umat Islam, pemimpin-pemimpin umat Islam pada ketika itu juga memahami siasah syar'iyah, memahami taktikal berpolitik yang dianjurkan oleh Islam, kerana nak mencapai maslahah untuk bersatu, maslahah untuk tidak menyebabkan banyak lagi pertumpahan darah di kalangan orang Islam, maslahah supaya orang Islam ni sengketa dia habis, selesai, umat Islam kembali bersatu. Jadi ulama-ulama secara umumnya bersetuju untuk menerima perlantikan Sayyidina Muawiyah. Jadi setujulah. Jadi selesai masalah situ. Sini juga nak menunjukkan kepada kita, walaupun konsep-konsep perlantikan yang berlaku zaman kita hari ni, hari ni memang dah ikut cara zaman sistem syura zaman Nabi, duduk pakai cara demokrasi. Ada pakai cara demokrasi, ada yang guna sistem monarki. Banyak-banyak benda bid'ah yang tidak diajar dalam sistem atau kaedah perlantikan pemimpin. Tetapi kalau kita nak menentang sangat hal ni, akan menyebabkan perpecahan di kalangan orang Islam. Perpecahan akan menyebabkan huru-hara. Huru-hara menyebabkan lemah, soft umat Islam, akan menyebabkan musuh mudah untuk ganggu. Jadi ulama-ulama kita pun tak apalah, kita terima. Walaupun ada masalah, kalau mengundi juga ada masalah, penyelewengan, tipu undi, pengundi hatu ke dan sebagainya. Tapi kalau fikir dengan lebih dalam lagi, daripada berlaku satu yang lebih buruk, baik kita terima je hak ni. Kita terima je setakat hak mana ada. Dan kita
perbaiki untuk masa-masa akan datang. Ini telah ditunjukkan sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun di sebalik kebaikan tu ada kekeruhan seperti yang Nabi SAW sebutkan. Apabila sistem pemerintahan tidak mengikut ajaran Rasulullah SAW, sebaliknya mengamalkan sistem ciptaan tamadun Rom dan lain-lain, iaitu sistem monarki yang mewariskan pemerintahan kepada selepasnya. Keadaan ini menyebabkan calon yang tidak melepasi merit seorang pemimpin dinaikkan atas sebab keturunan. Lalu terekodlah beberapa sejarah kekejaman dan kejahatan di kalangan khalifah Islam. Budaya ini berlanjutan sehingga ke zaman Abbasiyah, seterusnya Osmaniyah. Kita juga harus akui, atas sebab kepincangan sistem perlantikan khilafah, sistem perlantikan pemimpin ini, berlakunya masalah-masalah pentadbiran di kalangan orang Islam. Naiknya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang kejam terhadap rakyat. Ada zaman ulama-ulama ditindas, imam-imam mazhab, macam Tok Guru cerita sokmok tu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua pernah kena di kerajaan mereka atas sebab-sebab yang pelbagai. Raja-raja yang bermewah hidup, raja-raja yang melakukan dosa, direkodlah sejarah. Kita akui benda ni berlaku. Antara puncanya adalah sistem yang tidak ikut cara Islam daripada awal ni, perlantikan. Lepas naik Muawiyah sendiri sebut, ana akhirul khulafa wa awwalul muluk. Aku adalah khalifah yang terakhir dan raja yang pertama. Antara alasan Muawiyah buat ni, dia ada munasabah dia buat kaedah ni supaya orang Islam ni tak sibuk bertelagah nak latih pemimpin. Sebab isu perlantikan pemimpin ni jadi isu besar lepas daripada Rasulullah SAW meninggal lagi. Orang-orang Ansar dah sibuk nak latih orang dia, sedangkan Nabi beri isyarat Sayyidina Abu Bakar kena jadi pemimpin. Lepas pada tu zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman nak meninggal, Sayyidina Abu Bakar nak meninggal, dia buat ta'yin untuk pilih orang selepas dia. Tapi tu pun timbul permusyawaratan, timbul musyawarah. Lepas zaman Sayyidina Umar sempat untuk lantik beberapa orang untuk memilih, naiklah Sayyidina Osman, naik ni. Jadi lepas pada zaman Sayyidina Ali, naik Sayyidina Hasan tu juga berlaku memang masalah. Jadi Muawiyah nak redakan ketegangan pemilihan pemimpin ni, lepas dia naik takhta, dia ubah sistem kepada sistem monarki, sistem pemerintahan beraja. Makna lepas pada ni tak usah kita sibuk-sibuk lah, kalau aku mati anak aku kau warisi, lepas anak aku mati cucu aku kau warisi. Sistem ni sebenarnya dah lama dah. Sistem zaman Rom dulu, sistem Cina begitu. Ini sistem biasa pada zaman jahiliah. Dari satu sudut benda tu menjamin kestabilan. Tetapi sudut yang lain, dari sudut kelayakan orang memerintah tu sendiri, raja hok naik tu, kalau baik alhamdulillah, ada masalah. Kalau anak dia tu baik macam ayah dia, boleh mengetah macam ayah dia, pandai macam ayah dia, tak ada masalah, memang dia layak. Tapi kalau kena hak akan warisi takhta tu orang ngauduh, tak pandai memimpin, dan macam-macam lagi masalah yang tak sampai merit sebagai seorang khalifah, sebagai seorang raja, maka ni akan jadi masalah, dan itulah masalah yang timbul. Kalau nak mewarisi ni tak ada masalah sebenarnya, asalkan benda tu dibawa dan dipersetujui di peringkat ahlu halli wal aqdi.
Itu baru betul ikut sistem syura yang baik. Jadi raja boleh ta'yin, raja boleh tentukan siapa putera mahkota selepas daripada tu, siapa raja yang akan naik, khalifah yang akan naik selepas daripada dia mati. Tapi akhirnya bila raja tu tak ada, ahlu halli wal aqdi ni ada hak untuk mesyuarat dan putuskan adakah dia ni benar-benar layak, dan ada kuasa untuk melantik orang lain sekiranya tidak layak melalui halli wal aqdi ni juga. Dan dibawa kepada bai'ah khasah dulu di kalangan ahlul halli, kemudian bai'ah amah di kalangan orang-orang Islam seluruhan untuk pilih. Jadi konsep ni tidak berlaku lepas pada Muawiyah naik mewujudkan dinasti Umawi. Umawi digulingkan oleh Abbasi juga teruskan konsep tu. Kemudian zaman kerajaan-kerajaan kecil, ceritalah lepas itu naik Osmaniyah, sama juga, sehingga akhir raja yang terakhir Sultan Abdul Hamid yang kedua itu semua keturunan Osman Ortogol belaka daripada khilafah Osmaniyah. Jadi perkara ni bercanggah dengan hadis Nabi yang menyebut bahawa para Nabi tidak mewariskan apa-apa kepada umatnya kecuali ilmu. Innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lan yuwarrisu dinar wala dirhama. Innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadhdhin wafir. Ulama adalah pewaris Nabi. Para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil satu peruntukan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini kata Nabi dah orang benda lain. Dinar, dirham, apatah lagi kuasa. Itu bukan bentuk pewarisan yang ditinggalkan. Hanya pewarisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah ilmu. Nak betul-betul nak mewarisi daripada Nabi, warisilah ilmu. Dan pewaris-pewaris Nabi yang sebenar, walaupun bukan keturunan Nabi, walaupun tak ada darah daging Nabi, tetapi bila dia mewarisi ilmu pada Nabi, dialah adalah penerima waris daripada Nabi. Maka itulah yang dimaksudkan zaman kebaikan yang memiliki kekerohan. Zaman ikut, ada sebahagian ikut sunnah, sebahagian tak ikut sunnah. Itu zaman kita cerita tadi, daripada zaman Muawiyah, zaman dinasti Umawi terbentuk sehinggalah kejatuhan khilafah Osmaniyah. Kemudian Uzaifah tanya lagi, fahal ba'da hadzal khairu min syarr? Ada tak lagi selepas daripada keburukan, kebaikan yang kedua tadi tu, yang memiliki kekerohan tu, akan kembali keburukan pula? Nabi kata, na'am, du'atun ila abwabi jahannam. Nabi kata zaman itu akan berlaku apabila munculnya penyeru-penyeru ke pintu neraka. Iaitulah bermula pra kejatuhan Osmaniyah. Zaman-zaman Osmaniyah nak jatuh, itu zaman-zaman keburukan telah pun berleluasa. Kejatuhan Osmaniyah adalah kejayaan perancangan pertubuhan Zionis secara halus, bukan pertubuhan-pertubuhan, kumpulan-kumpulan yang muncul sebelum daripada tertubuhnya Zionis itu lagi. Strategi mereka adalah mengapikan permusuhan kepada khilafah, sehingga satu persatu tanah taklukan Islam mengisytihar bebas dari walak kepada khilafah Turki. Benda ni panjang kalau kita nak cerita. Perancangan halus daripada musuh untuk menjatuhkan khilafah Osmaniyah. Dia berangkai. Ada kumpulan yang menjalankan kerja secara penjajahan. Pada akhir abad ke-16, Eropah mula memasuki zaman pencerahan,
The age of enlightenment. Zaman pencerahan, zaman revolusi industri pertama tercetus, yang membawa kepada mereka ni nak majukan industri mereka. Tapi Eropah ni tak banyak bahan mentah, lalu menyebabkan mereka menjalankan misi penjajahan ke timur dan barat. Ambil hasil masul, kalau pergi ke sebelah timur tu, cari biji timah, cari getah, cari mimah, cari macam-macam galian, tanaman-tanaman, untuk dibawa balik tempat mereka untuk diproses, masuk kilang-kilang mereka dan mereka jual balik untuk bisnes mereka. Di sebelah barat, di Afrika, mereka masuk untuk colek manusia-manusia untuk jadi hamba, untuk bekerja di kilang-kilang mereka secara paksa. Itu sejarah berapa ramainya orang-orang kulit hitam di Eropah, di Amerika, asalnya hamba yang dibawa. Jadi bisnes melalui penjajahan dan ketenteraan mereka buat. Mereka juga bahagi-bahagikan tanah orang Islam. Antara penjajah-penjajah ketika tu, penjajah ni ramai. Belanda ada, Portugis ada, Inggeris ada, Sepanyol ada, Itali ada. Ini semua penjajah-penjajah yang duk bagi tanah umat Islam, yang masuk melalui ketenteraan. Ada yang tak boleh masuk melalui ketenteraan, mereka masuk secara halus melalui pemikiran. Di samping mereka bawa kepada agenda pembaharuan, mereka bawa juga doktrin mereka, sekularisme mereka bawa. Mereka bawa ajaran, mereka nak ubah agama orang Islam kepada agama Kristian, supaya bila hilang ajaran Islam ni, hilang semangat jihad, hilang semangat berpegang kepada agama. Yang bila hilang benda ni, tak kira lah kaum mana pun, mereka akan jatuh hina. Jadi benda ni semua masuk ke dalam negara-negara, wilayah di bawah taklukan Osmaniyah, hanya jatuh satu persatu. Selain itu, mereka mengapikan permusuhan. Sama juga benda yang pernah berlaku zaman Sayyidina Osman dulu. Dalangnya adalah Yahudi, hak ni pun dalang adalah Yahudi. Kita baca, siapa yang mencetuskan idea sekularisme? Siapa yang mencetuskan pemikiran kapitalisme? Siapa yang buat pemikiran komunisme? Karl Marx, Adam Smith, Calvin, Martin Luther. Itu semua adalah Yahudi-Yahudi dan keturunan ni belaka. Nampak macam baloh hak buat apa? Komunis daripada pemikiran Karl Marx. Karl Marx ni Yahudi pada jerema. Tiba-tiba ideologi dia dibawa ke Rusia, dia tubuh Soviet Union. Baloh, konon nampak macam baloh dengan Amerika, baloh dengan British, perang berebut tanah jajahan. Tapi mari-mari Yahudi juga belaka. Kemudian dalam kesempatan penjajah-penjajah nak rapah ni, tertubuh Zionis tahun 1897. Waktu tu pula Zionis lobby di Britain nak Palestin. Mereka sebelum tu lagi jadi bankers, jadi trader yang banyak beri pinjaman, yang banyak beri bantuan kepada penjajah-penjajah ni untuk beli senjata, untuk beri modal penjajahan dan untuk perang konon-kononnya. Ni mereka banyak terhutang budi. Sebab tu hubungan mereka ni sangat rapat. Semua tu berkait tu, kita kata berantai banyak. Pada zaman-zaman pra kejatuhan Osmaniyah itu, keburukan telah pun berlaku.
Kekuasaan khilafah makin mengecil dan lemah. Akhirnya diisytihar jatuh pada Mei 1924. Selepas itu Yahudi terus mematikan kebangkitan Islam dengan memasukkan berbagai ideologi yang menyongsangkan daripada ajaran Islam. Mereka mengkaji ajaran Islam bertujuan mencari kelemahan Islam, lalu mencipta sekularisme, sosialisme, liberalisme, pluralisme, pasca Islamisme dan bermacam lagi pegangan sesat. Dari segi ekonomi, mereka memperkenalkan ideologi seperti kapitalisme dan komunisme yang nyata bercanggah dengan syariah Islam. Mereka turut memperkenalkan budaya hedonisme bagi melalaikan umat Islam, khususnya anak muda. Sehingga ada gerakan Islam yang terbau-bau lalu terjebak dengan pop Islamisme. Siapa orang Islam pun sendiri tak boleh nak tinggalkan. Kalau dok bawa hiburan, orang muda tak mau mari dekat. Akhirnya terpaksa bawa Islam cara pop, Islam cara nyanyi-nyanyi, main-main. Terpaksa. Ada yang telajak, ada yang boleh jaga batas. Inilah yang dimaksudkan dengan penyeru-penyeru kepada pintu neraka. Ideologi-ideologi itu sesat, walaupun sekilas pandang ada persamaan dengan Islam. Siapa yang tidak mempunyai tasawur Islam yang betul akan tertipu dengan ideologi-ideologi tersebut. Kita boleh kata pendakwah-pendakwah, orang yang ajak ke pintu neraka ni, orang yang secara zahirnya nampak macam ajak pada Islam, tapi sebenarnya dia bawa ideologi liberal, dia bawa ideologi komunis. Mak kadang-kadang tu orang yang tak ada ilmu, dia akan nampak sekilas pandang, tak ada beza liberal dengan Islam ni. Islam ajak kepada kebebasan, liberal pun ajak pada kebebasan, apa beza? Dia kata. Komunis menghapuskan monopoli. Komunis dia menghalang pada sistem kapitalis, tak beri kekayaan kepada individu. Kerajaan kena jaga kekayaan supaya kekayaan sama rata. Terdengar macam, Islam pun tak beri orang-orang jadi kaya seorang ni. Islam nak kekayaan diagihkan secara sama rata. Kita nampak macam komunis, sosialis ni lebih kurang macam Islam juga. Ada yang terpengaruh. Padahal itu hanya satu titik-titik persamaan. Hak perbezaan yang tak cerita. Kebebasan liberal, hak siapa tak kisah halal haram. Hak haram pun kalau orang tu nak buat, itu hak kebebasan individu. Demokrasi nampak macam ikut cara Islam, ada ahlu halli wal aqdi, ada parlimen, ada musyawarah apa sebagainya. Tapi itu sudut sistem demokrasi, kalau majoriti rakyat, majoriti ahli parlimen nak menghalalkan benda yang haram, nak menghalalkan arak, maka dalam sistem demokrasi benda tu sah. Dalam Islam tak boleh. Ini perbezaan-perbezaan yang kita kena jelas. Tapi kalau orang tak jelas, inilah yang akan kita sebut benda-benda yang boleh kita kaitkan dengan penyeru-penyeru ke pintu neraka. Pendakwah-pendakwah konon kita ikut dia macam ikut Islam dah, tapi benarnya ajak ke pintu neraka. Nabi SAW menyifatkan golongan penyeru pintu neraka ni sebagai mereka yang mempunyai persamaan dengan kita. Kulit mereka sama dengan kulit kita, lidah mereka sama dengan lidah kita. Nabi sebut, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ini bermaksud mereka adalah dari golongan kita pada zahirnya. Mereka adalah golongan munafik yang menzahirkan Islam tetapi sebenarnya memusuhi Islam. Mereka menyelinap ke dalam saf umat Islam bagi menimbulkan kekeliruan, seterusnya membuat orang jauh daripada keaslian agama tanpa disedari. Itulah kita kalau memiliki pemerhatian yang tajam, kalau banyak kita baca dan banyak kita kaji pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh alim ulama kita berkenaan dengan gerak kerja perancangan musuh-musuh Islam ni, pasti kita tak akan pelik. Sebab apa ada orang kadang-kadang level-level ustaz, level-level mufti, tapi sengaja menimbulkan keliruan dalam kalangan orang Islam. Sengaja bercakap kadang-kadang tu tak kena langsung dengan apa yang Nabi sebut. Konon ni kata pejuang sunnah,
Tak boleh nak ikut benda hak Nabi tak buat. Tapi dalam tiba-tiba bab tu kata hak benda hak Nabi ajar tak sesuai pula. Benda hak Islam tak boleh dah, kita kena bakar hak barat. Ada di kalangan pendakwah, di kalangan asatizah agamawan yang rupa tu. Jadi ini zaman kekeliruan, zaman keburukan yang disebut oleh Nabi SAW bakal berlaku. Dan inilah zaman dia, inilah tempoh masa dia. Kita berada pada zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Zaman dipenuhi tipu daya dan kepura-puraan. Banyak yang mengajak kepada kebaikan tapi sebenarnya membawa kepada kehancuran. Sekiranya kita melihat kepada hadis-hadis yang bahagian-bahagian terdahulu pula, seolah-olah ia sebahagian dari tipu daya ciptaan Dajjal sebelum ia memunculkan diri. Sebelum Dajjal tak muncul lagi ni, fitnah dia dulu naik, fitnah dia dulu berlaku. Dan memang Nabi sebut, sebelum daripada fitnah Dajjal tu akan berlaku fitnah. Ada fitnah nama dia fitnah Sarra. Akan berlaku fitnah Ahlas. Akan berlaku fitnah, ada bermacam-macam nama yang sebelum munculnya Dajjal. Inilah sama-sama fitnah yang kita lalui. Supaya pemikiran orang sudah mula keliru, sudah hilang pegangan kuat terhadap agama. Jadi bila munculnya Dajjal, dia tak perlu buat kerja banyak. Orang dah rosak pemikiran, akidah orang dah jatuh, dia mari tipu sikit je, orang percaya dah. Kita sedang berada pada zaman fitnah Dajjal, walaupun Dajjal belum muncul lagi. Jadi gambar rajah sebelah menjelaskan secara visual berkenaan fasa-fasa dari dua hadis tersebut serta di mana kedudukan kita hari ini. Ini orang yang ada buku boleh tengoklah. Kita dah buat daripada berpandukan kepada dua hadis yang kita baca sebelum ni. Hadis yang pertama, hadis yang cerita tentang Nabi kata zaman kenabian, memang zaman khilafah ala minhaj nubuwah, zaman raja menggigit, zaman raja yang dipaksa, dan zaman khilafah. Kita padukan dua hadis ni dan kita tengok bagaimana perjalanan umat yang kita nak susung tu, dan di mana kita berada tu lebih penting. Ini zaman kita ada sekarang ni, you are here. Ini zaman kita duduk ni, zaman lepas kejatuhan Osmaniyah dan zaman sebelum, zaman kebangkitan. Dalam waktu yang sama kita kena faham juga, kalau ikut graf naik turun umat Islam sekarang ni berada pada fasa mendaki. Fasa mendaki ke arah kebangkitan Islam akhir zaman. Hal ni kita kena setuju. Tapi memang ikut sunnatullah perjuangan Islam ni, zaman kebangkitan ni akan berlaku bermacam-macam ujian. Hak kita sebut ujian fitnah Dajjal, fitnah manusia semakin banyak yang keliru, fitnah manusia yang semakin banyak ada masalah itu dan ini. Itu semua adalah adab. Makin dekat Islam mencapai kemuncak kemenangan dia, makin teruk ujian. Nabi sendiri pun awal-awal dia dakwah biasa lagi. Lepas pada dia isytihar, dia bawa Islam, makin orang mula dah serang dia. Lepas tu macam-macam lagi. Dekat-dekat Nabi nak diberi kemenangan dalam bentuk hijrah, waktu tu Tuhan tarik pula pak saudara dia, isteri dia meninggal. Waktu pula tak ada orang dah nak lindung Nabi, orang Quraisy boleh buat macam-macam lagi. Orang Islam dia dah mati dalam seksaan, mati dalam tahanan pada ketika tu. Akhirnya sampai kemuncaknya Nabi nak kena bunuh. Nabi dirancang untuk dibunuh. Barulah Allah izinkan Nabi untuk berhijrah. Dan Allah berikan kemenangan dalam bentuk sebuah negara Islam Madinah. Jadi memang gitu sunnah perjuangan ni, makin dekat kita nak menang, makin susah kita nak berjuang. Sebab itu jadi tapisan juga. Ada orang yang tak mampu. Ini pula kita boleh katakan kemenangan, fasa kita kemenangan di peringkat negeri. Ini juga boleh jadi satu bentuk tapisan yang Tuhan nak beri. Tuhan nak tengok dulu siapa hak lalai, siapa hak mabuk menang ni, biar dia tersingkir siap-siap dulu. Sebelum mewarisi kemenangan mutlak tu, kemenangan Islam
di bawah kepimpinan khilafah Islamiyah. Belum turun Imam Mahdi yang Nabi Isa yang membunuh Dajjal dan memerintah dengan cara keamanan ikut cara Islam yang sebenar, ikut khilafah ala minhaj nubuwah. Ini proses yang kita kena lalui, kita kena tahan lah. Termasuklah antara prosesnya kena hadap Dajjal, kena hadap Ya'juj dan Ma'juj yang akan tiba. Kita dah rasa dah lama dah. Kalau dah zaman kita pun sama anak-anak kita. Ini benda-benda yang kita kena hadap. Kalau kita lepas, alhamdulillah, kita akan bersama dengan generasi yang akan mewarisi kemenangan yang Allah telah janjikan. Kalau tak selamat, kita akan tersungkur awal. Wal'iyadzubillah. Tapi Nabi besar awal bila Huzaifah tanya Nabi ni, bila berlaku zaman-zaman ni, Nabi Huzaifah tanya, "Fama ta'murni in adrakani dhalik?" Apa yang kamu besar wahai Rasulullah kalau aku sempat sama tu? Nabi kata, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Kamu sentiasalah bersama dengan jemaah Islam dan pemimpinnya, kepimpinannya. Inilah cara untuk kita selamat. Jangan sekali-kali asingkan diri daripada jemaah ni. Terduduk dalam jemaah Islam, molek-molek dah. Memang ada perkara-perkara yang berlaku sebab jemaah ni manusia belaka. Makhluk belaka. Makhluk ni ada kelemahan. Adalah benda-benda yang menyebab kita tak puas hati. Ada benda-benda yang menyebabkan tak kena kita nampak. Tapi itulah benda yang kita kena sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Tuhan suruh kita. Sentiasalah bersabar. Duduk bersama dengan orang-orang yang menyeru ke arah jalan Tuhan di siang dan malam. Hanya kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda memang kena sabar. Dok kuat sabar, nak hidup atas jalan ni mudah tergelincir, mudah tercicir. Akhirnya kita tak boleh nak terus hidup untuk ke arah kemenangan Islam. Itulah benda-benda yang kita mungkin boleh tengok untuk kita hadap saki-baki usia dunia yang semakin singkat ini. Mudah-mudahan dengan kita faham sedikit sebanyak hadis-hadis Nabi tak ada akhir zaman ni, kita boleh tahu dah, boleh racang apa peranan, apa yang kita nak buat untuk hadap. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau salah ada silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.